ompong mengerang rantau tugal mandan nyusah. Ku yo gundul kesana aku sering ngampek kendul. Gendru tela telo tampak lo yo. Serangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai mana pun nong Cina. Ropak moyo terguling ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizuddin bin Hafizal, matrix number 14 JKA 22F1061. Hari ini saya akan buat presentation iaitu DCC 30103 Highway and Traffic. Baiklah, ahli kumpulan saya ialah saya Hafizuddin bin Hafizal. Kawan saya ialah Hanif Muiz, Hafiq dan juga Aiman. Itu adalah ahli kumpulan saya. Seterusnya adalah pengenalan. Kajian kes ni meneroka strategi berkesan dalam pengurusan trafik, memfokuskan kepada mengoptimumkan aliran, mengurangkan kesesakan dan meningkatkan kecekapan pengangkutan keseluruhan dalam konteks bandar atau pinggir bandar tertentu. Baiklah, ini merupakan lokasi yang kami pilih untuk menjalankan studi kes, iaitu berada di Sungai Rambai hingga menuju ke Sebatu. Baiklah, ini adalah 10 kerosakan yang kami dapati sepanjang lokasi kami menjalankan kes study kami. Anda boleh lihat sepanjang jalan ni yang berada di titik merah itu adalah road damage yang kami dapati. So, ini adalah. Berdasarkan lokasi yang kami kaji, terdapat 10 jenis kerosakan yang kami kesan. Yang pertama adalah pothole, kedua alligator cracking, drainage problem, white traverse line not clear, longitudinal crack, slippage, the straight light are not light, unclear sign, drain cover crack, and yang terakhir sekali adalah broken sign. Kerosakan yang pertama kami temui adalah pothole, iaitu lubang-lubang yang kami temui di 1 km berdasarkan lokasi kerosakan jalan. Lubang adalah lubang berbentuk mangkuk yang terhasil daripada tekanan berbukaan tempatan. Punca-punca berlakunya pothole adalah lubang-lubang tercipta apabila lapisan atas turapan dan bahan di bawahnya dipanggil tapak atau sub-tapak tidak dapat menampung berat lalu lintas. Dan kesan dia adalah jacatan ini boleh menyebabkan ketidakselesaan memandu di jalan raya, terutamanya bagi penunggang motosikal. Air hujan akan bertangkung di kawasan tersebut dan menyebabkan jalan raya menjadi mendapan. Dan yang terakhir, langkah untuk mengatasinya. Pencegahan terutamanya bergantung kepada mereka membentuk dan membina turapan dan subbase untuk menyokong beban trafik yang dijangkakan dan menyediakan saliran yang baik untuk mengelakkan air dari bawah subbase. Kerosakan kedua adalah alligator cracking. Alligator cracking dikenali sebagai ataupun bahasa Melayu adalah retak buaya dicirikan oleh rekahan bercabang dan saling berkait membentuk bongkah poligon corak menyerupai kulit buaya. Punca adalah beban trafik yang berat dan berulang, terutamanya dari truk dan bas, boleh membawa kepada perkembangan keretakan buaya. Dan kesan dia adalah kehilangan hak cap, tayar rosak, roda bengkok atau pecah. Dan langkah-langkah untuk mengatasinya adalah jalan lubang semasa memandu, perlahankan dan kekalkan jarak selamat dari kenderaan di hadapan anda. Baiklah, kerosakan seterusnya ialah drainage problem. Drainage problem berpunca daripada masalah longkang yang tersumbat akibat pembuangan sampah di kawasan longkang daripada masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Apakah kesan yang akan berlaku? Kesannya, apabila longkang sudah tersumbat, maka akan berlakunya banjir kilat serta air yang mengalir itu akan mengalir di jalan raya. Ini akan menyebabkan kes kemalangan jalan raya semakin meningkat di negara kita. Seterusnya, apakah langkah untuk mengatasinya? Langkah untuk mengatasinya, JKR perlu memainkan peranan untuk melakukan penyelenggaraan di setiap longkang yang ada di jalan raya. Kerana bila longkang tersebut tidak diselenggara, maka akan penuhi sampah-sampah yang dibuang serta sampah-sampah yang semula jadi seperti rumput-rumput yang telah menjala. Seterusnya ialah white traverse is not clear. White traverse is not clear itu ialah garisan melintang putih yang tidak kelihatan dengan baik, iaitu kelihatan pudar. Apakah puncanya? Puncanya berlaku akibat cuaca yang hujan serta panas yang tidak menentu boleh menyebabkan cat tersebut menjadi pudar. Seterusnya ialah pengurusan yang tidak baik. Boleh menyebabkan line tersebut tidak dapat kelihatan dengan baik. Seterusnya, kesan yang akan berlaku kepada pemandu ialah pemandu akan sukar untuk mengambil jarak apabila mereka memandu di kawasan tersebut kerana line tersebut kelihatan sama-sama, terutamanya lagi di waktu malam.
Jadi apakah langkah untuk mengatasinya? Langkah mengatasi ialah pihak bertanggungjawab perlu menyelenggara line tersebut dengan mengecek line tersebut dengan cat yang baru. Serta cat tersebut perlulah diselenggara dengan cat yang berkualiti tinggi supaya dapat digunakan pada jangka masa yang panjang. Kemudian, antara kerusakan seterusnya ialah longitudinal. Antara faktor yang menyebabkan keretakan membujur ialah sambungan lorong turapan yang dibina dengan buruk. Pihak yang bertanggungjawab membina turapan secara cuai dan tidak menitik beratkan kualiti jalan. Kedua, pengecutan permukaan turapan jalan akibat suhu rendah atau pengerasan asfal. Kesannya, perubahan dalam frekuensi resonans aci dan boleh mengurangkan lagi jangka hayat jalan, menyebabkan keretakan di bawah laluan permukaan dan berlakunya keretakan pantulan. Langkah mengatasi ialah menggali turapan jalan dengan panjang yang sekurang-kurangnya 1 km. Slippage cracking. Puncanya berlaku slippage cracking ni ialah apabila pemandu kereta atau motor membrek atau memutar roda yang menyebabkan permukaan turapan menggelosor dan berubah bentuk. Ini biasanya berlaku apabila terdapat campuran permukaan berkekuatan rendah atau ikatan yang lemah antara permukaan dan lapisan struktur turapan yang seterusnya. Kesannya ialah berlakunya rekahan berbentuk bulan sabit atau separuh bulan yang mempunyai dua hujung menghala dari arah lalu lintas. Macam mana untuk mengatasinya? Caranya ialah melakukan manajemen yang betul, iaitu pastikan asfalt baru dipasang dengan betul mengikut piawaian dan garis panduan industri, teknik pemadatan dan kemasan yang betul. Penting untuk mengelakkan keretakan gelinciran. Baiklah, seterusnya kerosakan yang kami dapati adalah the street light are not LED, atau dalam bahasa Melayu lampu jalan yang tidak terang atau malap lah. Baiklah, apakah faktor dia? Faktor yang menyebabkan berlakunya ialah sambungan lorong turapan yang dibina dengan buruk. Pihak yang bertanggungjawab membina turapan jalan secara cuai dan tidak menitik beratkan kualiti jalan. Kedua, pengecutan permukaan turapan jalan akibat suhu rendah atau pengerasan asfalt. Ketiga, sokongan yang tidak mencukupi. Ini kerana bahan untuk membina turapan jalan tidak mencukupi. Baiklah, apa kesannya? Perubahan dalam frekuensi resonans aci dan boleh mengurangkan lagi jangka hayat jalan, menyebabkan keretakan di bawah laluan permukaan dan berlakunya keretakan pantulan. Cara untuk mengatasinya ialah menggali turapan jalan dengan panjang sekurang-kurangnya 1 km. Baiklah, unclear sign atau sign yang tidak kita boleh lihat dengan jelas. Papan tanda tidak jelas ditemui di 9 km di Sebatu Melaka, iaitu jalan yang kami buat study case. Tanda-tanda yang tidak jelas boleh disebabkan oleh beberapa perkara yang berbeza, iaitu keadaan cuaca seperti hujan lebat, kabus yang boleh menjejaskan keterlihatan tanda. Pencahayaan yang tidak mencukupi semasa kesedaran cahaya malap juga boleh menyumbang kepada tanda yang tidak jelas. Atau faktor yang lain seperti kebiasaan di jalan, anda nampak yang signboard tu ditutupi oleh dahan-dahan. Baiklah, kesannya risiko kemalangan yang tinggi dalam situasi di mana papan tanda menyampaikan maklumat keselamatan yang penting. Tanda yang tidak jelas boleh mengakibatkan bahaya atau kemalangan keselamatan jika orang ramai salah tafsir atau tidak kelihatan dengan jelas. Baiklah, langkah mengatasinya. Penyelenggaraan yang berkala, iaitu laksanakan jadual penyelenggaraan tetap untuk memastikan papan tanda kekal dalam keadaan baik. Sepertinya dalam pihak berkuasa perlu buat penyelenggaraan berskala seperti dalam 2 bulan tu sekali dia kena buat round untuk tengok papan tanda yang kelihatan jelas atau tidak jelas, supaya memberi manfaat kepada orang lain. Okay, yang seterusnya adalah drain cover crack. So punca dia beban berat atau hentaman, pakai dan koyak, dan seterusnya juga akibat cuaca, variasi suhu dan lalu lintas yang berterusan. Haus dan lusuh akhirnya boleh mengakibatkan keretakan, retak atau pecah. So kesan dia, penutup longkang yang retak atau rosak mungkin mempunyai kesan, iaitu risiko keselamatan. Selain daripada itu, ia adalah kesan alam sekitar. Bahan pencemaran, sepihan atau bahan berbahaya mungkin boleh memasuki sistem pembaritan melalui penutup longkang yang rosak, akhirnya mencemari air di sekelilingnya. Jadi seterusnya adalah langkah mengatasi. Untuk mengelakkan kemalangan, kawasan itu akan dilindungi jika penutup longkang yang menimbulkan risiko keselamatan. Seterusnya ialah pembaikan atau penggantian.
Akhir sekali ialah penyelenggaraan rutin. Okey, seterusnya adalah broken sign. So first adalah punca. Punca dia adalah nombor 1, adalah punca dia cuaca. Papan tanda mungkin mengalami kerosakan atau tercabut semasa kejadian cuaca ekstrim seperti angin kencang, hujan lebat ataupun ribut salji. Kedua ialah vandalism atau kemalangan. Yang kedua adalah kesan. Retakan gelinciran ialah rekahan berbentuk bulan sabit atau separuh bulan yang mempunyai dua hujung menghala dari arah lalu lintas. Ia dihasilkan daripada membrek atau memutar roda menyebabkan permukaan turapan menggelongsok dan berubah bentuk. Yang seterusnya adalah langkah untuk mengatasi. Yang pertama, bahaya keselamatan. Penunggang basikal, pejalan kaki dan pemandu semuanya mungkin bersiko akibat papan tanda yang rosak. Kekeliruan atau kemalangan mungkin disebabkan oleh kegagalan memberikan maklumat atau amaran penting. Yang kedua, keterlihatan dan panduan. Papan tanda adalah penting untuk memberi maklumat, panduan dan arah pemandu. Dan yang seterusnya adalah traffic management. Pengurusan trafik untuk masalah seperti jalan berlubang, retak dan yang memerlukan pengawasan lalu lintas hendaklah menggunakan kaedah seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Gambar rajah ini merupakan gambar rajah yang digunakan oleh pihak JKR untuk melakukan road maintenance. So, antara road maintenance yang dilakukan adalah papan tanda, jenis papan tanda dan juga kedudukan papan tanda tersebut. So, fungsi mereka melakukan road maintenance ni adalah untuk memastikan tiada kesesakan lalu lintas dan juga kemalangan. Sayang 1000 kali sayang, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Saya akan menerangkan tentang conclusion, iaitu kesimpulannya kajian kes mengenai pengurusan trafik mengariskan kepentingan menerima pakai penyelesaian pintar seperti pemantauan trafik, dipacu dan sistem kawalan isyarat adaptif untuk mengurangkan kesesakan dan meningkatkan mobiliti bandar secara keseluruhan. Pengurusan trafik yang berkesan bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup penduduk tetapi juga menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dengan mengurangkan pelepasan dan pengubahan bahan api. Jadi itu saja dari pulang kami. See you when I see you. Assalamualaikum. Bye bye.